Hari tu, banjir kemain teruk geng dekat Selangor. Berpuluh nyawa manusia dan juga haiwan yang terkorban. Tapi, di sebalik kehilangan nyawa dan juga musibah yang berlaku, ada juga kisah misteri yang terjadi. Muhammad wa ala alihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan untuk yang baru join, saya nak bagi tahulah, saya ni sekarang dah aktif dekat TikTok. Saya buat live hari-hari, kita borak sembang santai dekat sana. Boleh follow sosial media saya kat bawah. Tapi sebelum saya sambung cerita pada malam ni, drop that subscribe button guys. Dijemput follow, subscribe, on notification button. Dan kalau korang nampak di bahagian chat ada ting button ni geng. Korang boleh bagi gift super sticker sebagai tanda support kepada saya. So tak nak sembang panjang, sembang kencang lah geng. Kita nak sambung cerita pada hari ni tentang negeri Selangor. Di mana macam kita tahu, baru beberapa bulan lepas Selangor ni gempar dengan kes banjir geng. Dan cerita pada kali ni berlaku di Hulu Kelang. Macam kita selalu tengok kat berita, hari tu Hulu Kelang ni memang tempat yang affected sangat-sangat lah sebab banjir ni. Dan benda ni berlaku dekat seorang berada yang bernama Fahmi. Banjir kat Hulu Kelang ni dia punya teruk, memang teruk lah. Sebab apa teruk? Sebab air banjir tu dia bawa lumpur geng. Lumpur ni kalau dah masuk rumah, nak cuci memang syahdu geng. Diceritalah oleh Fahmi ni, hari pertama dia masuk rumah, menangis tak berlagu di tepi gantang geng. Kenapa? Kau bayangkan masuk rumah tengok barang semua dipenuhi dengan selut lumpur geng. Lagi-lagi member ni duduk seorang, dia orang bujang, lagilah menangis. Fahmi cakap rumah dia air naik sampai paras pinggang. Maksudnya lumpur memang tebal. Lumpur tu dah sampai tahap masuk ke dalam TV geng. Anda kata kalau Fahmi dia on TV waktu tu, TV tu berbunyi gluk 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 gluk. Sebab apa? Sebab lumpur tu. Nak dijadikan cerita lah. Fahmi cakap di sebalik musibah tu ada benda misteri yang jadi dekat dia. Tapi macam biasalah, sebelum kita sambung cerita, nak lampu merah satu, betul tak? Marilah kita tukar geng. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Seram Lembaga Banjir. Nak dijadikan ceritalah sambungan yang tadi. Waktu Fahmi dah masuk rumah tu, dia pun tengok dalam keadaan sedih menyayat hati. Fahmi pun dia asingkanlah barang-barang, mana yang nak kena buang, mana yang boleh cuci, mana yang nak derma, pergilah. So Fahmi pun dia ambil lah. Okey, baju ni dah koyak ni, dah bau lumpur. Allah busuk. Okey, buang. Oh, buku ni dah tak ada rupa buku, dah macam rupa kertas tandas. Okey, buang. Masa dia tengah sibuk asing-asingkan tu, tiba-tiba datanglah sekumpulan lelaki bagi salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kami ni volunteer bang, nak tolong bersih-bersihkan apa yang patut. Abang nampak macam orang susah aje, boleh kami tolong? Fahmi pun memang menerima dengan hati terbuka. Tolonglah saya. Saya seorang-seorang ni. So, diorang pun tolonglah apa yang patut. Diorang cuci rumah, keluarkan lumpur, bersihkan bilik Fahmi. Diorang kutip barang-barang yang tak nak pakai. Macam-macam lah. Tapi yang paling sedih, Fahmi cakap, komputer dia, PC dia yang sebiji tu, kena rendam dek lumpur geng. Memang basah habis. Volunteer tu pergi siram pula air dekat PC tu. Fahmi cakap, ini kalau ada virus dalam komputer tu, lemas. Mati virus-virus tu semua. Tak payah pakai antivirus. So dalam pukul 4 petang macam tu, dah settle lah sikit, keluarkan semua lumpur dalam rumah. Cuma nak bersihkan apa yang patut je. Tiba-tiba datang seorang berada ni dekat Fahmi. Dia cakap, bro, saya ada benda jumpa tadi. Saya ingat ni barang bro. Saya risaulah takut terbuang ke apa, sebab nampak macam barang mahal. Fahmi cakap, barang apa bro? Dia pun ambil lah barang tu, dia bagi kat Fahmi. Fahmi pun pegang. Barang tersebut merupakan labu sayung. Memang cantik. Labu sayung yang berwarna tanah, tapi dekat bahagian penutup tu ibarat macam diikat dengan kain warna kuning yang dah bersalut dengan lumpur geng. Tapi ikatan tu memang kuat. Fahmi cuba buka, memang macam tak nak kasih orang buka lah. So Fahmi pun cakap, ni apa bro? Brother tu cakap, tak tahu bro, saya jumpa dekat bilik bro tadi. Dia duduk betul-betul dekat atas meja tu. Entahlah apa ni, saya ingatkan ni adalah harta pusaka bro ke apa, saya bagilah. Fahmi pun dia cek labu sayung tu. Tu dia geng. Dekat bahagian bawah labu sayung tu dah pecah.
Dan Fahmi fikir, ni adalah ni barang daripada mana-mana, kena hanyut dek banjir ni yang sampai pecah-pecah ni. Tak apalah. So Fahmi pun dia hiraukan labu sayung tu, dia letak balik atas meja dekat bilik dia. So dia pun cucilah bilik dia bersih-bersih, wangi-wangi. Biar bilik dia je cuci, tempat lain tak cuci lagi tak apa, at least sebenarnya ada tempat tidur. So dah settle semua, bilik dia pun dah wangi. Tapi bilik dia memang tak berlansir lah, lansir semua dah buang. Yang ada hanyalah katil, lepas tu ada satu meja bercermin macam tu untuk letak alat-alat makeup macam tu. Atas meja tu ada labu sayung tadi. So lebih kurang dalam pukul 7 macam tu, Fahmi cakap terima kasih lah semua sebab tolong saya. Ini yang lain tak apa, saya settlekan sikit-sikit lah hari demi hari. Thank you sangat-sangat, terima kasih, semoga murah rezeki. Orang pun semua balik. Fahmi pun pergilah masuk dalam rumah, dia pergilah mandi, settle apa yang patut. Dan lepas tu dia terus masuk bilik, dia kunci pintu. Time ni memang dia fikir dia nak rehat lah, dia dah penat gila geng. Dia pun tadi ambil lah makanan yang orang dah derma. Banyak makanan dia dapat, dia makan sambil fikir. Time tu fikir, ya Allah, mana cari duit ni nak beli TV, beli PC, macam-macam benda kena beli, banyak betulnya rosak. Tapi biasalah geng, makan time penat ni memang tak feel. Sampai satu tahap dia nak suap ke mulut, pergi ke hidung geng, sebab penat sangat. Masa duduk makan tu, Fahmi pun macam terpandanglah keliling bilik dia, tengok bilik dia dan mata dia terfokus dekat sesuatu. Dekat apa? Dekat labu sayung tadi yang berada betul-betul atas meja solid tu. Dan Fahmi fikir, labu sayung siapa ni? Tapi nampak macam klasik betul ni, memang barang mahal ke, barang antik ke? Asal sampai berbalut macam tu sekali, tak nak bagi orang buka So Fahmi settlekan makan, dia pergi cuci tangan. Dia pergi kat meja solid tu, dia ambil labu sayung, dia belik, dia tengok, dia tilik betul-betul labu sayung tu. Tengah belik punya belik, Fahmi cakap dia rasa macam ada something, some wrong somewhere. Dia rasa macam ada satu energi berat dekat labu sayung tu. Macam something lah. Dia pun rasa tak best, dia letak balik labu sayung tu atas meja. Dia kembali ke katil, get ready nak tidur. Malam tersebut, lebih kurang dalam pukul 12 macam tu, Fahmi terjaga sebab badan dia berpeluh memang sangat-sangat teruk geng. Waktu dia sedar tu, dia tengok keliling, kenapa bilik aku gelap betul ni? Kipas pun berhenti berpusing. Apa ni ya Allah? Tadi bukan ke sebelum aku tidur, lampu aku buka, kipas pun buka, ni semua bertutup, ni siapa yang kacau ni? So dia pun bangun dalam keadaan mamai. Dia berdiri, dia pergi kat suis lampu, dia petik. Alamak, blackout rupanya, bukan ada orang tutup. Ingat seram lah tu. Tak seram lagi geng, patutlah panas, tak ada api. Lepas tu dia pun dalam keadaan panas, dia sambung duduk atas katil. Dia betulkan bantal dia sebab nak sandar, duduk atas katil macam tu. Katil Fahmi ni memang betul-betul berhadapan dengan meja solid tu geng. So masa dia duduk macam ni, dia tengah pandang diri dia dalam cermin. Dalam keadaan gelap, sama-sama malam tu, dia tengok je diri dia. Dan waktu dia tengah mengelamun, mamai, tiba-tiba Fahmi terdengar satu bunyi ketukan di atas meja. Ketukan tersebut seperti Fahmi time tu, dia cari mana datangnya bunyi ni. Dari mana takkan bunyi aneh-aneh teruk-teruk tu. Dan tiba-tiba Fahmi ternampak betul-betul di sudut bilik dia ada satu lembaga. Lembaga tu bersaiz besar, macam seorang lelaki gempal, tapi rambut dia panjang. Mata dia putih. Ternampak gigi dia yang bertaring panjang, sedang lihat ke arah Fahmi sambil jari dia buat macam ni di atas almari. Dalam kegelapan malam, dalam keadaan mamai, Fahmi ingat dia tengah mimpi geng. Tapi dia tengok, dia kejit-kejitkan mata dia, ternampak betul-betul di tangan makhluk yang duduk kat bucu bilik tu seakan sedang pegang sebuah labu sayung yang pecah tadi. Tapi muka makhluk tu memang marah betul. Memang nampaklah mimik dia macam marah. Tengah main almari macam tu, memang marah betul lah dengan berbadan gempal macam tu.
Malam tu pertama kali geng jumpa hantu obes. Wih, macam body shaming pula. Tapi macam aku cakap tadi lah, Fahmi time ni antara dua, sedar mimpi. So dia macam tengok dalam keadaan mamai. Apa tu? Benda betul ke tu? Ya Allah. Subhanallah, apa tu? Dan waktu Fahmi betul-betul sedar yang ni bukan mimpi, ni betul-betul. Bila dia sedar, bila dia terbau, macam ada satu bauan yang sangat-sangat hancur. Dan bau tersebut datang daripada lembaga di hujung bilik tersebut. Fahmi pun dia terus, dia bangun, dia beranikan diri, dia bangun, dia buka lock bilik, dia nak keluar daripada bilik. Tapi baru buka pintu, krek, terdengar suara daripada hujung bilik. Suara garau lelaki cakap, "Nak pergi mana?" Ush, bunyi je nak pergi mana tu, member tak fikir panjang geng. Member terus keluar rumah, ambil kunci motor, terus buka pintu, caw daripada rumah tersebut. Tapi masa Fahmi tengah nak caw daripada rumah tersebut, dia tengah bawa motor ni, Fahmi lihat di side mirror motor dia ternampak betul-betul di atas bumbung rumah lembaga tadi tengah berdiri, tegak memandang ke arah Fahmi yang berlalu pergi. Dan Fahmi terkejut geng, sebab dia tengok keliling rumah orang lain elok je lampu menyala, rumah dia je yang blackout. Ush, memang benda tu sengaja tutup suis lampu sebab nak kacau Fahmi. So Fahmi pun dia terus pergi rumah member dia. Sampai rumah member dia memang cuak lah. Ya Allah geng, tolonglah geng, aku kena kacau lah kat rumah. Ada benda tu memang besar gila lah duduk kat ujung bilik aku. Dia tak tahulah geng, tadi petang ada orang jumpa labu sayung kat rumah aku. Dah pecah labu sayung tu, tapi tiba-tiba malam ni, ada benda lah kat rumah aku geng. Aku takut nak tidur sini boleh. Dia cakap macam tu kat member dia. Dia pun tidurlah dekat situ satu malam. Esok paginya Fahmi terjaga. Dia cakap kat member dia, geng, jom pergi rumah aku, nak tengok ada lagi ke benda tu. Risaulah geng, tapi kena pergi balik rumah juga, tu rumah aku. So dia dengan member dia pun pergilah ke rumah Fahmi ni. Sampai ke rumah memang nampaklah pintu rumah dengan terbuka luas, tak berkunci. Itu kalau pencuri masuk sia-sia je geng. Tapi nak buat apa kan, rumah kena banjir, buat apa nak masuk mencuri, betul tak? So dia pun masuk ke dalam rumah, dia tengok keliling. Uish, selamat, kosong. Tapi melangkah je masuk ke dalam ruang tamu, Fahmi cakap dia terbau something. Terbau macam seakan bau hancing yang tersangat tengit, sama macam bau yang dia tercium tadi. Malam tadi tu yang dia cakap masa atas katil tu, dia tercium bau hancing tu kan. Sama macam bau tu dia tercium balik, tapi kali ni lagi kuat geng. Kuat dia sampai tahap ibarat kau kencing atas tilam, kau peram selama seminggu, jadi tapai geng. So Fahmi ni pun dia ikut arah bau tu, dia ikut sambil nak termuntah, nak terjeluak, semua ada lah. Dia jalan, rupanya bau tu daripada dalam bilik dia guys. Dan bila dia masuk bilik dia lihat kosong, makhluk tadi dah tak ada. Tapi kelihatan betul di bucu bilik tempat makhluk semalam berdiri, macam ada satu kain hitam. Kain hitam tu lah yang menyebabkan bau busuk sangat yang hancing tu. Dan bila Fahmi makin mendekat, memang busuk gila lah geng. Dia ambil kayu, member dia kat belakang, dia ambil kayu, dia jolok-jolok kain tu, ibarat kain tu basah. Dan bila dia angkat dengan kayu tu, memang nampak air yang berwarna keruh keluar daripada kain tersebut yang mengeluarkan bau yang amat teruk. Dan ada ulat-ulat di atas kain tersebut. Persoalan dia, datang daripada mana kain tu? Apa makhluk semalam? Dan lepas tu Fahmi ni dia nak cari mana labu sayung semalam. Dia selongkar bilik dia, bawah katil, atas almari, hilang. Lepas tu dia terus panggil ustaz. Ustaz pun datang. Ustaz tu rumah banjir gak, kesian ustaz tu. Ustaz tu datang, dia tolong apa yang patut. Kain yang hitam tadi pun ustaz tu tolong, dia tabur garam semua, buat baca yasin lah apa semua. Ustaz tu cakap yang labu sayung tu mungkin datang daripada bomoh ataupun pawang-pawang yang kurung makhluk dia dalam tu. Kalau biasanya bomoh ni akan buang ke hutan pendalaman ataupun dalam sungai, tapi disebabkan banjir,
adalah rezeki awak benda tu berenang masuk ke dalam rumah awak, terpecah pula. Sebab itulah dia datang. Tapi berita buruknya, benda tu dah bebas. Mungkin dia pergi cari tuan lama. Mungkin dia ada dekat rumah ni. Saya tak boleh nak jamin apa-apa. Ustaz tu cakap. That's all cerita daripada Fahmi, geng. Thank you guys mana yang sudi menonton cerita daripada negeri Selangor. Nantikan cerita seram daripada negeri lain pula. InsyaAllah negeri Melaka next. Lepas tu Johor. Lepas tu kita pergi Sabah, Sarawak. InsyaAllah ada juga cerita daripada Singapore, guys. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. See you on the next story puaka. Assalamualaikum. Thank you pada yang bagi gift. Ciao.